Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Anda bersama saya Fatin Zoya Cincau dan anda sedang menonton kemas kini ketiga perkembangan vaksin COVID-19 di Malaysia. Antara kupasan pada kali ini ialah bagaimana anda akan tahu jika anda mempunyai janji temu untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Boleh ke individu bukan warga negara mendapat suntikan vaksin pada fasa kedua? Vaksin CanSino 1 dos akan tiba di Malaysia dan banyak lagi kemas kini lain saya akan kongsikan kepada anda. Menteri Kesihatan Dr. Adam Baba ada mendedahkan bahawa vaksin CanSino 1 dos akan tiba di Malaysia pada bulan April 2021. Menurutnya, ini merupakan satu-satunya vaksin COVID-19 dalam portfolio KKM yang hanya memerlukan 1 dos untuk lengkapkan pemvaksinan. Ia sangat berguna untuk penerima di lokasi yang sukar untuk dicapai pihak KKM bagi memberi 2 dos. Contohnya penduduk di luar bandar dan warga negara asing. Malaysia telah menempah 3.5 juta dos dari CanSino Bio. 500,000 dos pertama akan tiba dari China dalam keadaan sudah dibotolkan. Bakinya akan lalui proses fill and finish oleh syarikat tempatan Solution Biologics Sdn Bhd. CanSino masih menunggu kelulusan daripada National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA. Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan sebanyak 25,770 kes kesan sampingan pasca vaksinasi. Ia melambangkan cuma 5% daripada individu yang sudah divaksin. Ini bermaksud baki 95% lagi tidak mengalami kesan sampingan. Dari jumlah 25,770 itu, 99.5% hanya mengalami simptom ringan, manakala 0.5% lagi telah ditahan di wad untuk pemerhatian, tetapi semuanya sudah dibenarkan pulang. Menteri Kesihatan telah memberi amaran kepada pengguna media sosial yang sengaja menyebarkan maklumat salah mengenai kesan sampingan negatif atau kematian yang disebabkan oleh vaksin COVID-19. Ada kisah mengenai kes kematian seorang anggota polis di Gerik meninggal setelah menerima 2 dos vaksin COVID-19 tular baru-baru ini. Ia kemudian disahkan palsu kerana dia masih hidup dan dirawat berikutan sakit jantung. Di bawah undang-undang anti berita palsu yang baru, individu boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 kerana berkongsi berita palsu berkaitan COVID-19. Malaysia akan mula memvaksinasi individu di bawah fasa kedua bermula pada 19 April hanya di 8 buah negeri. Ini termasuklah Kedah, Pahang, Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak, Terengganu dan Labuan. Negeri-negeri lain akan mula beberapa hari selepas itu. Fasa 2 merangkumi warga emas, individu berpenyakit kronik dan orang kurang upaya. Penerima yang layak akan diberitahu melalui MySejahtera sekurang-kurangnya 14 hari lebih awal sebelum menerima suntikan. Akan ada 2 kali peringatan untuk hadir janji temu. Peringatan pertama 3 hari sebelum tarikh janji temu. Peringatan kedua 1 hari sebelum tarikh janji temu. Individu akan diberi pilihan untuk terima atau tolak tarikh janji temu melalui MySejahtera. Jika anda menerima janji temu itu, pastikan anda pergi menerima suntikan vaksin bagi mengelak pembaziran vaksin. Menurut laman sesawang vaksin COVID, semua individu dewasa yang berusia 18 tahun ke atas, warga negara atau bukan warga negara yang tidak tergolong dalam penerima fasa 1 dan 2 akan menerima vaksin fasa ketiga yang akan bermula pada Mei 2021. Jadi, bagaimana jika dia bukan seorang warga negara tetapi ialah warga emas dan mempunyai penyakit kronik? Seorang pensyarah warga negara Jepun yang berkhidmat di Malaysia baru-baru ini ada tweet kepada Khairi Jamaluddin untuk bertanya bagi pihak rakannya bila rakannya itu yang juga warga negara Jepun akan terima vaksin. Dia mengatakan bahawa rakannya itu adalah seorang senior dan pengidap penyakit. Dalam jawapannya itu, Khairi mengatakan rakan individu itu akan diberi vaksin pada fasa kedua. Jadi, bagi mereka yang sudah mendaftar dan layak menerima vaksin pada fasa kedua, nantikan pemberitahuan di aplikasi MySejahtera. Kementerian Kesihatan sudah mula memberi maklumat kepada yang layak bermula 5 April 2021 yang lalu. Sehingga 6 April 2021 jam 11.59 malam, sebanyak 862,445 jumlah vaksin sudah diberikan kepada rakyat Malaysia. Dalam jumlah tersebut, terdapat orang yang sama menerima 2 vaksin. Sebanyak 862,445 jumlah vaksin sudah diberikan. Jangan tersalah tau, jumlah vaksin yang diberikan dan jumlah individu yang sudah ambil vaksin tak sama sebab setakat ini vaksin yang ada memerlukan pengambilan 2 dos.
Selangor mendahului dengan 41,043 individu selesai vaksinasi, diikuti Perak sebanyak 34,035 orang dan Sabah 33,814 orang individu selesai divaksinasi. Dari segi pendaftaran, sejumlah 8,154,590 individu telah mendaftar. Ia mewakili 33.6% daripada jumlah penduduk yang disasarkan. Sabah masih mempunyai kadar pendaftaran terendah, hanya 12.90%, diikuti Kelantan 20.70%. Putrajaya mempunyai kadar tertinggi iaitu 92%. Sekiranya anda belum mendaftar, anda boleh melakukannya melalui aplikasi MySejahtera atau layari laman sesawang vaksincovid.gov.my. Sebagai alternatif, anda juga boleh hubungi di talian 1-800-888-828. Apa dia? Tak dengar lah. Oh, maaf. Lupa nak padamkan ANC dekat phone telinga ni. Memang power lah phone telinga Jabra Elite 85T ni. ANC dia boleh padamkan bunyi sekeliling macam duduk seorang-seorang dalam bilik. Tak ada orang lain. Lepas tu bateri pun tahan lama. Nah, phone telinga ni je, bateri dia boleh tahan 5.5 jam. Kalau dengan bekas pengecas ni, 25 jam boleh bertahan. Anda tahu berapa harganya? RM1,049. Tapi anda boleh dapatkannya secara percuma kalau sertai pertandingan kami ni. Senang je. Tinggal komen dalam video YouTube bawah ni. Maklumat lanjut dalam video description YouTube ni ya. Oh kekasihku, ini akan merasa gembira andai dapat bersama untuk selama-lamanya. Ini sahaja perkongsian saya buat masa ini. Sekiranya anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Jumpa lagi pada episod yang akan datang. Saya Fatin Soya Cincau. Bye-bye.